Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang dah berada dalam sesi live pada pagi ini, sahabat-sahabat yang dah ada boleh komen, boleh share dan juga like dulu insya-Allah sebelum kita mulakan. Jadi yang baru first time join, kita dalam sesi ni kita akan baca ayat satu ayat, kemudian kita tengok pada terjemahan dan akan tengok pada hukum tajwid lah yang berkaitan yang perlu kita tekankan ataupun perhatikan. Jadi sekiranya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan berkaitan dengan tajwid ataupun cara baca, boleh terus tanyalah dekat ruangan komen insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, boleh share, boleh tag like dan juga ajak kawan-kawan kita yang lain yang tengah free, boleh sama-sama kita baca Quran dulu pagi-pagi sebelum kita mulakan aktiviti kita seharian lah macam biasa insya-Allah. Jadi untuk yang muka surat hari ini, kita akan mula pada muka surat 51. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan sambung surah Al-Imran. Kita dah masuk sebelum ni, sesi yang sebelum ni kita dah habis surah Al-Baqarah dan kita dah masuk muka surat yang pertama, surah Al-Imran, iaitu muka surat 50 lah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung muka surat yang seterusnya, masih lagi surah Al-Imran. Okey, masih lagi surah Al-Imran, muka surat 51. Jadi sahabat-sahabat yang dah ada dalam sesi live pada pagi ini, boleh bersedialah untuk buka mushaf masing-masing. Kalau ada mushaf masing-masing, itu yang terbaik lah, boleh buka. Kemudian boleh tandalah dekat mana-mana bacaan yang mungkin keliru dan sebagainya, boleh terus tanya dekat ruangan komen, ataupun ada penerangan daripada saya lepas ni dalam muka surat yang kita akan baca hari ni, boleh tandakan juga supaya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dapat baca dengan baik lah. Terutama sekali bila baca seorang-seorang kan. Mungkin kalau baca seorang-seorang kita akan keliru bila sampai satu tempat yang mungkin kita tak pasti cara baca dan sebagainya, boleh rujuk balik. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, boleh join kita punya group community. Okay, kalau group community tu saya buat untuk sahabat-sahabat yang mungkin tengah belajar dan sebagainya, ataupun baru nak belajar, boleh tanyalah apa-apa yang berkaitan dengan tajwid dalam group tersebut. Boleh dapatkan link dekat bio lah, dekat bio. Okay, pergi saja dekat profile TikTok Jom Mengaji Quran ni, kemudian boleh klik pada group community, masuk group tu. Ataupun yang nak masuk group yang percuma, kelas mengaji percuma, boleh boleh masuk daftar dulu dekat bio juga, link dekat bio, boleh tengoklah dekat situ insya-Allah. Okey, baik. Sahabat-sahabat, kita teruskan sesi pada pagi ini. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, baik, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan pada muka surat yang ke-51, muka surat yang pertama hari ini insya-Allah. Jadi kita akan mulakan baca satu ayat per satu ayat. Okey, setiap satu ayat yang kita baca, macam biasa kita akan baca sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh tengok dekat situ maksud ayat tersebut, supaya kita dapat memahamilah sedikit tentang ayat yang kita baca insya-Allah. Kemudian akan terangkan sedikit berkaitan hukum tajwid yang perlu ditekankan lah. Kalau tak ada soalan dan sebagainya, kita laju sikit lah. Okay? Sebab bacaan ataupun tajwid tersebut kebiasaannya berulang, sama saja. Cuma kalau ada soalan ataupun kekeliruan, boleh tanya insya-Allah. Okay, kita mulakan pada ayat yang ke-10, surah Ali Imran, bermula ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Okey, hati-hati dekat nun yang sukun ataupun nun mati, jangan ada lantunan qalqalah. Okey, jangan ada lantunan sebab nun bukan qalqalah. Wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Okey, ada tanda wakaf dekat sini. Okey, tanda wakaf ni tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk terus sambung. Okey, digalakkan untuk terus sambung. Nak berhenti pun tak apa, tapi digalakkan untuk terus sambung. Okey, kemudian pada lafaz Allah, minallah kena tebal sebab lafzul jalalah dekat sini sebelumnya huruf berbaris di atas, maka kena baca dengan huruf tebal. Minallah, kita tak baca nipis. Kalau baca nipis tu macam mana? Minallahi syai'a. Itu nipis. Jadi bacaan dekat sini kena tebal. Minallahi syai'a. Okey, yang belajar tajwid dia dalam hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam pada lafzul jalalah, lafaz Allah ni. Okey. Kemudian waqudun nar, dekat sini boleh tuan-tuan dan puan-puan sahabat boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, pada waqaf sini. Okey, kalau kita sambung, katakan sambung, baca 2 sahaja. Okey, senang. Okey, 2 sahaja. Okey, 10, surat 10 ayat 10. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tiada guna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Okey, pastikan kalau kita berhenti pada ba ni dia akan jadi sukun kan, dia akan jadi mati, maka kena jelaskan bunyi qalqalah. Okey, kena jelaskan bunyi qalqalah. Dan kalau qalqalah dekat sini namanya qalqalah kubra. Itu lantunan tu lebih kuatlah berbanding dengan qalqalah sughra yang kita baca pada pertengahan kalimah. Pertengahan kalimah. Okey. Kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-11. Kada bi'ali Fir'aun, keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. Ya, kita teruskan lagi. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Okay, sama juga dah kena qalqalah lantunkan. Kemudian kita nampak waqaf jim, waqaf jaiz dekat sini. Kita boleh sambung ataupun kita boleh berhenti. Okey, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh sambung ataupun berhenti ikut nafas lah, ikut nafas tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Okey, ikut nafas masing-masing. Kalau boleh nafas panjang, okey, teruskan saja wabi sehingga habislah, sehingga habis hujung ayat tersebut. Kalau nafas yang kurang pendek, yang kurang panjang, berhenti saja dekat ila jahannam. Okey, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Kemudian dekat sini hati-hati bila pertemuan dua huruf sabdu. Dua huruf yang bersabdu ni kena hati-hati supaya tidak tertinggal mana-mana sabdu. Sama ada sabdu pada lam yang pertama ataupun pada lam yang kedua. Okey, jadi bacaan dekat huruf yang bersabdu yang berjumpa secara berturutan ataupun hadir secara berturutan, ada dua terus macam tu, maka kena baca dengan hati-hati. Supaya tidak tertinggal salah satu hukum sabdu tersebut. Okay? Itu saja untuk ayat yang ke-12. Kita baca terjemahan. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. قد كان لكم آية في فئتين التقتا
fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Okay, sahabat-sahabat boleh panjangkan sehingga 2, 4 ataupun 6 dekat sini. Ain, sebab sini ada mad lin. Okay, mad lin bila mana waqaf. Bila mana waqaf pada perkataan tersebut dia akan jadi mad, bacaan panjang. Iaitu 2, 4 ataupun 6. Sama dengan bacaan mad lazim, sama dengan bacaan ma'arid li sukun. 2, 4 ataupun 6. Okay, kita tengok pada tanda-tanda yang tanwin. Okay, macam sebelum-sebelum ni kita selalu ulang, iaitu tanwin yang 99 kita baca dengan ikhfa, dengan dengung. Tapi dekat sini ikhfa lah, dengan dengung sekiranya selepasnya huruf yang tidak bukan huruf lam ataupun ra. Okay, ini sama juga. 99 sebelumnya selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Dengung dekat sini dengan cara ikhfa, iaitu kita bacaan yang samar-samar lah. Okay, kita dengung dengan 2 harakat. Okay, di sini pun sama. Kita dengung sebab lepas dia bukan lam ataupun ra. Tapi di sini namanya idgham ma'al gunnah lah ataupun idgham bi gunnah, mana-mana sama je. Okay, jadi nampak 99, 99, 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dengung 2 harakat. Okay, senang saja untuk kita cam dekat mana bacaan yang perlu kita dengung kan. Senang saja. Okey, kita teruskan lagi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Okey, dekat binasrihi pastikan nun ini kita tidak baca tebal lah. Okey, sebab apa? Sebab nun bukan tebal, yang tebalnya adalah sad. Tapi biasa ditebalkan nun sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan sad ni. Maka kita kena hati-hatilah. Binasrihi man yasha. Okey, satu lagi tanda selain daripada tanwin yang 99 ataupun tanwin yang tidak selari untuk baris atas dan juga baris bawah, kita baca dengung kan. Kalau selepasnya bukan lam ataupun ra. Tapi untuk yang versi nun, okey, versi nun, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat tengok nun ini kosong. Kosong ni maksudnya dia tidak ada tanda sukun, tak ada tanda mati macam tu. Maka sama juga bacaannya, kita baca dengan dengung. Okay, kita baca dengan dengung 2 harakat. Kalau ada tanda mati, maka kita tak boleh dengung. Ada je tanda mati, kita jangan baca dengung. Jadi bacaan dia kena jelas. Okay, di sini kita kena dengung lah 2 harakat macam biasa. Masukkan dalam huruf ya, iaitu idgham ma'al gunnah. Man yasha, jangan bunyi langsung nun. Kalau bunyi dia jadi tak sempurna lah masuk dia dekat huruf ya tu. Man ya. Dia akan jadi man ya, ada bunyi nun. Tak nak bunyi nun ni. Okey, kemudian dekat yasha, dekat sini kita ada hukum mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil ni secara asasnya kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi bila mana kita waqaf, kita boleh baca sehingga 6 harakat. Okey, 6 harakat pun boleh. Man yasha. Macam tu. Cuma pastikanlah hamzah yang di akhir ataupun di hujung kalimah ni kena jelaskan. Walaupun kita sukunkan hamzah tersebut, kita kena jelaskanlah dalam bacaan supaya tidak tertinggal hamzah ni. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Okey. Tengok pada kalimah yang ala ibrah, nampak ada ba, kena ada qalqalah. Cuma qalqalah dekat sini kita panggil dia qalqalah sughra, iaitu lantunan tu kecil saja. Kita tak tebalkan, kita tak beratkan sangat lantunan tu. La ibrah, itu dah keras, dah sedikit kuat lantunan. Dia chill je. Maksudnya lantunan tu sedikit saja. La ibratal, sikit saja lantunan dia sebab dia qalqalah sughra bukan qalqalah kubra. Okey. Tengok dekat sini kita ada tanwin yang tidak selari. Macam sebelum ni kita tengok tanwin yang tidak selari ataupun yang 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita dengung. Tapi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat sini lam. Selepas dia lam, maka kita tak boleh baca dengung. Bila ada lam ataupun ra, kita terus set dalam minda kita tak boleh baca dengung, maka terus kita baca dengan
masuk ke dalam huruf sabdu tersebut, iaitu idgham bila gunnah. Kita masukkan tanpa ada gunnah, bila gunnah. La'ibratan liulil absar. Okey, kemudian waw dekat sini kan. Okey, sahabat-sahabat senang je kalau nak tengok, nak tahu waw ni nak kena baca ke tak, tengok pada tanda ni. Kalau waw itu kosong, maka waw itu bermaksud waw mad. Waw mad kita kena panjang lah. Tapi dekat sini ada tanda mati. Kalau ada tanda mati, abaikan dia. Seolah-olah dia tak ada dalam ayat perkataan ni. Okay, terus je baca pendek. Liulil. Kita tak baca liulil. Kalau liulil bermaksud waw itu waw yang kosong. Sebab waw mad. Okay, tapi di sini ada tanda mati, maka kita baca pendek sahaja. Tak perlu baca panjang. Okay, kita tengok terjemahan ayat yang ke-13. Qad kana lakum, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu terhadap dua golongan yang berhadap-hadapan. Okey, apa maksud kat sini? Pertemuan dua golongan ni antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin yang terjadi dalam perang Badar. Okey, perang Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan Madinah. Okey, satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain, yakni golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka golongan muslim, dua kali ganda daripada mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi sesiapa yang dikehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Okey, di mata orang kafir tu nampak tentera muslim tu ramai, sedangkan ada dalam 300 lebih macam tu je. Okey. Okay, baik. Kita teruskan pada ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Okay, pastikan bunyi juga tha ni. Pastikan bunyi huruf tha ni. Tapi jangan bunyi sehingga bunyi baris dia lah. Walharth. Itu saja. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Okey, dekat ba ni di sini ada ba qalqalah kubra. Okey, lantunan dia kena sedikit kuatlah berbanding qalqalah sughra yang kita baca pada pertengahan ayat ataupun pertengahan kalimah. Okay, di sini hujung kalimah, maka kita baca dengan qalqalah kubra. Ma'ab. Okay, sedikit kuatlah berbanding qalqalah sughra. Okay, kemudian kita tengok dekat sini banyak yang kita baca alif lam banyak kan. Cuma beza dia alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Bezanya lam kosong ni alif lam syamsiah. Lam kosong. Okay, mana lagi? Okey. Kalau lam yang ada tanda mati, itu tandanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ada tanda mati. Alif lam qamariyah ada tanda mati. Alif lam qamariyah ada tanda mati. Qamariyah ada tanda mati. Qamariyah. Sebab lam ada tanda mati. Jadi apa pentingnya kita tahu? Iaitu cara bacalah. Jadi lam yang kosong tak ada tanda mati, lam kosong tak ada tanda mati, lam kosong tak ada tanda mati, jangan kita sebut dalam bacaan lah. Kita tidak lafazkan lam tersebut. Terus sahaja direct masuk dalam huruf yang bersabdu. Huruf nun, huruf za, terus masuk minal za, tak baca minal. Kita tak bunyikan lam. Okey, kecuali lam tersebut ada tanda mati macam ni lah. Wal qanatiril muqantarah. Dijelaskan huruf lam mati tersebut. Okey. Senang saja tuan-tuan dan puan-puan yang baru-baru belajar pun insya-Allah mudah faham lah kalau kita belajar berdasarkan tanda-tanda bacaan dalam ayat-ayat tersebut. Okay, tapi kalau tak faham ataupun laju ke sebagainya, boleh komen lah dekat bawah tu supaya kita boleh slowkan sikit ke macam mana, supaya dapat belajar lah sikit sebanyak. Okay, tengok pada terjemahan ayat yang ke-14.
dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Okey. Kita teruskan pada ayat yang ke-15, ayat seterusnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum lilladzina اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okay, pastikan tebal sebab sebelum ra adalah huruf yang berbaris di atas. Kena ra ni kena baca tebal lah. Okay. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Okay, pastikan ha keluar pada halqum bahagian paling bawah sekali. Ha ini, ha bulat. Okay, kemudian ta ni pun sama, kita tidak baca ta kalau kita berhenti. Kita baca macam huruf ha, mutahharah. Okay. Wa ridwanum minallah. Wa ridwa dha ni bukan qalqalah, jangan lantunkan. Jangan dilantunkan dha tersebut, bukan qalqalah. Waridwanu sahaja. Tak boleh baca waridwa. Okey, itu dah ada lantunan. Wallahu basirum bil ibad. Okey, pada ra ni nampak tak mim ada ekor ke bawah. Mim ada ekor ke bawah adalah iklab. Jadi bacaannya kita boleh rapatkan bibir atas bibir bawah ataupun adakan sedikit regangan lah, ikut pada keselesaan masing-masing lah, ikut sebab dia ada dua pandangan. Kalau kita baca rapat pun boleh, kita baca ada regangan pun boleh pada iklab tersebut. Jadi bacaan dia di sini ni kita kira hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. Jadi nun tersebut kita tukarkan kepada bunyi mim. Di sini iklab lah. Okay, pastikan mim ni ekornya ke bawah. Kalau sebab apa? Sebab ekor yang ke tepi tu, itu bukan mim yang menunjukkan bacaan iklab. Itu adalah mim yang menunjukkan waqaf. Macam ni kan, ni ada waqaf ni. Okay, untuk waqaf macam ni, lebih baik kita berhenti. Lebih baik kita berhenti, baru kita sambung. Okay, kita tengok juga pada tanda-tanda yang lain, yang kebiasaan kita selalu ulang. Tanda yang tidak selari, okay, tanda 99, kemudian tanda 99 lagi. Itu samanya dia punya kaedah, iaitu tengok selepasnya huruf lam ataupun ra ataupun tidak. Kalau tidak, maka kita baca dengan dengung. Okay? Kalau tidak, maka kita baca dengan dengung. Kalau tidak, kita baca dengan dengung. Okay? Itu saja, mudah. Mudah untuk tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mungkin baru nak belajar tu, tak susah pun lah kalau kita nak belajar Quran ni sebenarnya. Jadi kita tahu tanda baca tersebut, mudah untuk kita baca, insyaAllah. Mudah untuk kita baca ayat tersebut. Okay. Kita tengok terjemahan ayat yang ke-15, ayat terakhir pada muka surat 51. Katakanlah, mahukah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta redha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Okey, Alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai baca muka surat yang pertama pada hari ini, iaitu muka surat yang ke-51. Jadi sahabat-sahabat yang baru join, boleh bersedialah buka mushaf masing-masing. Okey. Kemudian yang baru masuk tu, saya ucapkan terima kasih kalau dah share live ni kan, ajak lebih ramai rakan-rakan kita. Kalau kita ajak tu mereka masuk, kemudian mereka dapat baca sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan pun dapat pahala yang sama, tidak dikurangkan sedikit pun. Okey, tak rugi. Jangan risau. Tenaga kita berapa sangat kan, kita nak tekan button share anak panah dekat bawah tu ataupun like. Like tu sebagai motivasi lah kepada saya, supaya kita baca kan, semangat sikit. Kalau dapat like banyak, macam hari ni baru 400 lebih, belanja sikit sampai 1000 tak apa. Sebelum-sebelum ni kita boleh dapat 1000, 2000, 6000, hari tu boleh dapat juga. Jadi sahabat-sahabat lawan lah yang sahabat-sahabat kita yang masuk sebelum ni kan. Mungkin ada yang
sama masuk. Mungkin ada yang first time masuk, jadi boleh tekan support sikit. Kemudian yang baru masuk tu, kita nak bagi tahu kita ada group community. Group community tu untuk apa? Untuk sahabat-sahabat bertanya soalan lah. Kalau ada soalan yang mungkin tak tertanya dalam sesi live, boleh tanya dalam group community tersebut. Okay, group community tu buat siapa-siapa je boleh masuk. Siapa-siapa je boleh masuk, tapi jangan iklan lah. Jangan iklan dalam grup tu, sebab grup tu khas untuk kita bersoal jawab berkaitan dengan bacaan Quran je, untuk bantu sahabat-sahabat kita yang baru belajar ke ataupun yang sedang belajar kan. Mungkin ada kekeliruan bila baca Quran sendiri terutamanya. Kita baca tu kadang-kadang kita nak tengok ni kena baca macam mana, ataupun ni nak kena baca dengung ke tak, ataupun ni berapa panjang dia boleh baca. Kalau macam ni, faqadih tada ni nak baca faqadih tadau ke faqadih tada. Itu soalan-soalan ataupun kekeliruan tu akan timbul bila sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan baca bersendirian kan. Memang dah boleh baca kan, kita dah boleh baca, alhamdulillah dah boleh baca. Kemudian bila baca tu ada macam was-was ataupun tak pasti. Jadi waktu tu lah tuan-tuan dan puan-puan boleh je snap mana-mana part yang keliru tu, hantarkan dalam grup. Kalau saya memang free, insyaAllah saya tolong reply lah, saya tolong jawabkan. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang belajar juga, yang tahu berkaitan soalan tersebut, boleh sama-sama bantulah. Itu fungsi grup community tersebut. Jadi siapa-siapa nak join, boleh join dekat, boleh tekan link dekat bio tu. Okay, tengok yang tak silap saya ada tulis grup community, yang tu lah, cuba tekan je. Okay. Jadi kita manfaatkan grup ataupun kemudahan yang ada lah, untuk kita sama-sama belajar dan improve bacaan masing-masing, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat, kita teruskan lagi. Jangan lupa teruskan juga, tekan like tu. Kemudian kita sambung untuk muka surat yang kedua hari ni, muka surat yang ke-52. Okay, boleh bersedia, boleh buka muka surat yang ke-52, muka surat 52. Okay, sebelum kita mulakan, boleh buka muka surat 52. Okay, kita sambung ya. Kita baca ayat macam biasa. Kemudian kita baca terjemahan. Kemudian kita akan huraikan sedikit berkaitan hukum-hukum tajwid lah. Hukum tajwid tu kita akan ulang-ulang, supaya dengan pengulangan tu tuan-tuan dan puan-puan dapat mahir lah sebenarnya. Cara kita nak mahir ni, kita kena amalkan pengulangan ataupun kita selalu baca. Konsep selalu baca tu maksudnya kita selalu ulang lah. Itu poinnya. Okay, insyaAllah. Terima kasih juga, saya lupa nak sebut kepada yang bagi love, kepada yang bagi donat. Ini dapat donat. Pagi tadi dah makan, saya dah makan apa tu, spaghetti ke apa nama yang macam spring tu, macam spring, saya tak tahulah nama dia apa. Tapi tak apalah, dah dapat donat ni pun okey. Okay, terima kasih. Jom share amal soleh saving pension akhirat. Betul, kita share supaya dapat amal. Percuma lah sebenarnya, percuma je kita share tu. Okay, terus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Okay, sahabat-sahabat, kalau nak bagi cantik lagi bacaan pada ra yang mati ni, sebab sebelum dia baris bawah, bila huruf ra sebelumnya baris bawah, kita panggil bacaan ra tu ra tarqiq ataupun ra nipis. Macam mana nak baca nipis? Iaitu kita senyumkan mulut. Faghfir, fir, dia akan bunyi nipis lah. Jadi senyumkan mulut, dia akan bunyi nipis. Faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Okay, kalau ra sebelumnya berbaris, ada mat kan, sebelumnya berbaris di atas, maka kita baca tebal. Kalau tadi nipis, ini tebal sebab sebelumnya baris atas. Okey, kemudian kita nampak dekat sini ada banyak kan yang tanda ombak, tanda mat macam ni. Okey, selalulah kita ulang bila tanda mat macam ni selepasnya bukan huruf sabdu. Okey, tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf sabdu, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Pilihlah mana-mana. Kalau nafas panjang boleh baca 5. Kalau nafas tak berapa nak panjang tu boleh baca 4 harakat. Okey, 4 harakat. Okay, namanya dekat sini mat jaiz munfasil.
Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ke-16. Allazina yaquluna rabbana, iaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Okey. Terus sambung ayat yang ke-17. Okey, as-sabirin. Okey, sahabat-sahabat, mungkin ada yang baru first time join ataupun tak tahu nak baca macam mana ni. Senang saja, ada 2 step yang selalu saya sharekan. Ada 2 step saja. Okey, ada 2 step. Yang pertama, kita tengok step yang pertama adalah sahabat-sahabat tengok pada hamzah wasal, huruf selepas hamzah wasal itu ada lam tak? Kalau ada lam macam ni, maka terus kita baca hamzah wasal ini dengan baris atas. Okey, baris atas. Nah, itu step yang pertama. Kalau nampak ada lam, terus baca baris atas. Okey. Sekiranya lam tak ada, kita pergi kepada step yang kedua, iaitu kita tengok baris huruf yang ketiga lah. Okey, baris huruf ketiga. Katakan lam ni tak ada, maka tengok baris huruf ketiga. Jadi kalau baris huruf ketiga dekat sini, huruf ba, baris bawah. Jadi kita baca baris bawah. Hamzah sebut kita baca dengan baris bawah. Kalau tak ada lam, kalau ada lam terus baca atas. Kalau tak ada lam, baru kita tengok baris huruf ketiga. Okey. Kalau baris huruf ketiga tersebut baris atas ataupun baris bawah, kita baca hamzah wasal, hamzah yang mula-mula ni dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga tersebut berbaris di hadapan, kita baca dengan baris depan. Itu saja. Ada 2 step saja. Bila nampak hamzah wasal yang tidak ada baris ni, kita nak tentukan baris dia, tengok pada step 2 step tersebut. Step pertama tengok ada lam tak. Kalau tak ada, pergi kepada step kedua. Bila step kedua tu tengok baris huruf yang ketiga. Itu saja. Tak susah pun lah. Okey, cuma untuk step yang kedua tu terguna untuk bacaan ataupun kalimah fi'il ataupun kata kerja lah dalam bahasa Melayu. Cumanya kalau tuan-tuan perempuan tak tahu kan dalam bahasa Arab tu maksud dia apa dan sebagainya, guna je kaedah step yang kedua tu. Okey. Tapi yang terbaik kita tahulah kalimah tu kalimah fi'il ke ataupun kalimah isim. Kata kerja ke ataupun kata nama. Tengok pada terjemahan dekat Quran tu pun boleh. Okey, tapi secara asasnya ada 2 step tadilah. Boleh tentukan nak baca atas ataupun bawah. Senang je. Faham tak? Boleh komen. Kalau tak faham boleh bagi tahulah dekat bawah, kita boleh ulang balik, tak ada masalah. Okey, kita baca. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Okey, ha pastikan pedas. Kemudian ra ni kita baca tebal sebab sebelumnya baris atas. Wasabiri, ra yang baris bawah ni baca nipis. Ra baris bawah baca nipis. Nipis tu kita senyumkan mulut. Sabiri, ri, bukan sabiri. Ri tu biasa, sabiri. Dia sabiri, kena senyumkan mulut. Baru bunyi nipis tu jelas. Okey. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyedekahkan hartanya, dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Okey. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Okay, sahabat-sahabat, kalau nak berhenti katakan tak ada nafas, berhenti dekat illahu ya. Ataupun illa pun boleh lah. Okay, jangan berhenti dekat annahu la ilaha. Jangan berhenti kat sini. Kalau berhenti kat sini ni bahaya. Maksud dia dah jadi tidak ada Tuhan. Okay, la ilah ni. Berhenti dekat la ilaha illahu. Okay, kalau berhenti dekat hu ni, panjang 2 harakat lah. Jangan pendek pula. Panjangnya 2 harakat. وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Okay, kena ada lantunan bilqist. Okay, kalau tuan-tuan perempuan kurang jelas mungkin sebab kita online kan, online jadi tak apa dengar lah to ni, tapi ada lantunan tadi saya buat ada lantunan dia. Okay, kemudian nampak tak ni wow yang tidak kosong, ada tanda mati, maka kita tidak baca dalam kalimah ayat tersebut.
Okey, kita tak panjangkan lah. Maksudnya tak panjangkan. Kalau tidak ada tanda sukun ni, baru kita baca wa'ulu. Macam waw ni, baru kita baca panjang. Kalau waw kosong tu, barulah waw mad, waw yang kita kena baca panjang. Kalau waw tu ada something atas dia, sukun macam ni, maka jangan baca panjang. Wa'ulu. Okey, wa'ulu. Okey. Kemudian kat sini kenapa kita tak baca panjang tadi? Sebab kita sambung dengan al-ain. Kalau kita tak baca sambung, maka kita baca panjang dekat lu ni. Kalau kita sambung terus je, ulul ilm, baca pendek. La ilaha illa huwal azizul hakim. Okay, ha pastikan pedas, bunyi pedas. Okay, terjemahan ayat ke-18. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay, baik sahabat-sahabat yang baru join, boleh like banyak-banyak sikit, dan kemudian share lah pada kawan-kawan kita yang lain, insyaAllah. Okey, kita teruskan. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Okay, sahabat-sahabat boleh baca panjang lah ni. Hisab ni boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Ma'arid li sukun dekat sini. Okay, ma'arid li sukun. Cuma kalau nak cantik lagi, yang lebih baik kita baca sama lah. Setiap kali kita wakaf ni kita baca sama. Contohnya dekat sini kita baca 4, jadi kat sini kita baca 4, kat sini kita baca 4, kat sini kita baca 4. Itu yang lebih baik lah. Macam kita baca surah An-Nas contohnya, Qul a'udhu bi rabbin nas. Okay, 4. Malikin nas, 4 sehinggalah habis. Kalau kita baca 2, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Okay, 2 samakan. Itu yang terbaik. Okay, kat sini kita jumpa ada 2 hukum iklab, bariyam dengan illa mim ba'dima. Okay, tutup mulut, sama ada nak regangkan sedikit ataupun rapat je terus, bibi atas bibi bawah pun boleh. Okay, pun boleh. Okay, kita tengok terjemahan ayat yang ke-19. Innal ladzina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih faham orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, kerana kedengkian antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Okay, teruskan lagi. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Okay, sahabat-sahabat cuba tengok dekat sini. Okay, cuba tengok dekat sini berapa harakat ni. Cuba tekalah fa'in ha ni. Okay, sahabat-sahabat yang tahu tu cuba teka dekat sini berapa harakat ni kita baca ni. Kita baru jumpa satu keadaan yang macam ni. Hari ni lah, untuk hari ni. Kalau sebelum ni kita memang dah jumpa. Cuba komen sikit kat bawah tu. Berapa harakat yang kita perlu baca dekat ha tu. Cuba komen. Ada yang tahu tak? Kalau tahu tu share lah. Share dekat sahabat-sahabat kita. Bagi tahu berapa harakat yang kita boleh baca kat situ. 4 harakat. Puan Mahfuzah cakap 4 harakat. Bukan Mahfuzah, sorry. Mahfuzah.
Okey, 4 harakat lagi yang lain. Okey, ha tu kena baca berapa? Fa in ha tu sebab kita sebelum ni kita dah selalu ulang. Mungkin baru ada yang sahabat-sahabat kita baru first time join, tak tahu nak baca berapa. Kita teka dulu, jawab dulu. Seragamkan panjang bacaan pada itu yang tadilah mak alif sukun kan. Cuma soalan yang ni fa in hajju. Fa in hajju ni berapa harakat kita nak baca? Kat sini ni. Kat sini ni ada satu je kita boleh baca dia, harakat dia. 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8 ke. Cuba bagi jawapan dulu kat sini sebelum saya bagi jawapan saya lah. Cuba komen dulu kat bawah. Tadi kata Puan Mahfuzah tadi 4 harakat. Ada lagi tak yang nak bagi tahu berapa harakat kat situ? Tak apa, salah tak apa, tak ada masalah. Kita belajar kan. Belajar ni biar salah. Biarkan salah, nanti kita akan ingat lah. Belajar ni biar salah, lepas ni kita lebih ingat. Kalau kita terus betul, kadang-kadang tu yang kita mudah lupa. Okey, Puan Yati Rushdi cakap 6 harakat. Okey, ada lagi tak? Ada tak yang nak vote 5 harakat? Ada tak nak vote 5 harakat? Kita dah ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat, ada yang nak kata 5 harakat ke tak? Salah tak apa, tak ada masalah. Tak rugi pun. Duit dalam akaun bank tuan-tuan perempuan tak ada berkurang pun kalau salah. Dapat manfaat ada. Sebab lepas ni lagi ingat lah. Okay. Ada lagi tak? Ke tak berani dah? 4 ataupun 6 saja jawapan. Okay, jadi jawapan dekat sini yang tepatnya adalah 6 harakat. Okay, 6 harakat. Okay, 6 harakat. Jadi Puan Mahfuzah bagi tahu 4 tadi. 4 kalau dekat huruf jim ni tidak ada huruf sabdu. Okay, tidak ada huruf sabdu. Senang je. Kalau Puan Mahfuzah ataupun sahabat-sahabat kita yang lain nak tahu kan, lepas-lepas ni lah, bukan dekat ayat ni je, dekat ayat-ayat yang akan datang lah, ataupun tuan-tuan perempuan baca sendiri, senang saja. Formula dia adalah kalau ada tanda ombak ni ataupun tanda mat ni, selepasnya ada sabdu. Nampak tak? Selepasnya tu huruf yang ada sabdu. Ni sabdu ni tanda W ni, macam W ni. Okey, kalau ada sabdu selepas tanda tersebut, maka kita baca 6. Kalau tidak ada sabdu, katakan tanda ombak ni, tanda mat sahaja, selepasnya bukan sabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat macam Puan Mahfuzah bagi tahu tadilah. Itu saja dia punya formula dia, tak susah pun. Tengok aje. Lepas dia ada sabdu tak? Kalau ada sabdu 6. Kalau tak ada sabdu 4 ataupun 5 harakat. Tak kisahlah nama dia apa, mat jaiz ke, mat wajib ke, mat apa-apa ke, kan. Janji dengan tanda ni kita dah boleh tentukan dah sendiri. Okey, baik, faham. Okey, bagus, faham. Nah, harakat mat lazim kalimi musaqal. Mat lazim kalimi musaqal. Betul lah. Itu nama dalam hukum tajwid lah kalau sahabat-sahabat kita yang belajar kan. Boleh ulang kaji juga. Okey. Kita teruskan lagi bacaan dekat sini dulu. Fa in ha, jadi bacaan kat sini kena cukupkan 6 harakat lah, macam waladdallin surah Fatihah tu pastikan cukup 6 harakat ya. Baru sempurnalah. Okey. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Okay, dekat sini sahabat-sahabat, perhatikan dekat sini bacaan dia faqadih tadau. Kita tak baca faqadih tada. Okay, faqadih tada kita baca, nak berhenti kat sini faqad ihtadaw. Ya. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Okey, qalqalah. Okey, dekat sini kita jumpa lagi huruf yang bersabdu secara berurutan. Pastikan mim yang bersadu, ya bersadu, kita jelaskan. Ummiyi. Okey, jangan tinggalkan salah satu pun di sini. Okey.
sahabat-sahabat kita. Okey, dekat sini tadilah kena hati-hati, kalau boleh tandalah dalam mushaf masing-masing. Kalau yang ada mushaf tu tanda dekat sini. Bacaan dia macam mana? Faqadih tadau. Tanda je dalam Quran tu dau, faqadih tadau, DAU. So kita tahulah dekat sini, lepas ni kita baca lagi. Bacaan dia faqadih tadau. Kalau kita berhenti kat sini ataupun sambung. Okey, Tuan Amar, saya dah tahu apa tu. Kalau dah tahu bagus. Dia dah tahu, baguslah, tahniah. Wallahu basirun bil ibad. Okey, tengok pada terjemahan ayat yang ke-20. Fa in hajju, kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf. Okey, maksud buta huruf dekat sini ialah orang yang tidak tahu membaca dan menulis menurut sebahagian mufassir. Yang dimaksudkan dengan ummi ialah orang yang musyrik Arab yang tidak tahu membaca dan menulis. Dan juga menurut sebahagian yang lain ialah orang-orang yang diberi kitab. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam bererti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajipanmu hanyalah untuk menyampaikan, dan Allah Maha melihat hambanya. Okey, macam kita jugalah, kita nak ajak orang buat kebaikan, tugas kita hanya ajak orang buat kebaikan saja. Contoh ajak orang join live ke contohnya kan, ataupun mana-manalah majlis-majlis ilmu, kita ajak saja. Itu tugas kita. Okey, yang memberi petunjuk hanya Allah saja. Okey, kita tak perlu sedih-sedih sangatlah. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab kita. Terutama sekali kepada ahli keluarga lah, keluarga kita sendiri. Ajak pergi semayang ke, solat berjemaah ke. Okey, dalam keluarga tu pastikan kita solat berjemaah. Barulah berkat kan keluarga kita. Jadi kalau sebelum ni mungkin semayang seorang-seorang, lepas ni ajak anak-anak ke, suami ke, isteri ke, semayang jemaah sama-sama. Okey. Okey, terus. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Okey, dekat sini kita ada qalqalah akbar lah kalau kita belajar pembahagian qalqalah yang ada 3. Okey, kat sini qalqalah akbar sebab ada sabdu di atas huruf qalqalah tersebut. Okey, kemudian dekat sini min nabiyyi, ini pastikan 2 harakat ya, sebab ada tanda mat dekat sini. Tanda mat ya. Baca 2 harakat. Okey. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Okey, nampak tanda tanwin selari, maka kita baca dengan izhar. Selari kita baca dengan izhar. Bi'adzabin alim. Okey, kalau tak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, baru kita baca dengung. Okey. Okey, ayat 21. Kita dah habis dah sikit lagi. 21. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, ini sebarang alasan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, iaitu azab yang pedih. Okey. Kita habis dah ayat yang ke-21. Kita ada satu lagi ayat sebelum kita tamatlah untuk muka surat yang ke-52. Jadi kita teruskan sikit lagi. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Okay, sahabat-sahabat, dekat kha ni pastikan jelas ya bunyi kha dia ni. Sebab apa? Sebab bila kha baris bawah ni, kebiasaannya kalau tak hati-hati dia akan bunyi apa? Dia akan bunyi huruf ha. Wal akhirah, hirah. Hirah tu hi, hirah. Tapi sebab sini kha, jadi KHI, khi. Kena jelaskan. Bila kha berbaris bawah ni kena hati-hatilah. Kalau tak hati-hati, terutama mereka yang baca laju kan, tempo tu laju, mudahlah untuk kita tinggalkan bunyi kha ni. Fid dunya wal akhirah. Jadi bunyi dia macam kita nak buang kahak tu.
Okay, bunyi dia macam kita nak buang kahak. Pastikan jelas. Fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Okey, sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu dekat sini ya. Kat sini kalau belajar hukum tajwid, kat sini ada namanya hukum izhar mutlak. Okey, kalau kita belajar nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah kan. Tapi kenapa kat sini nun dengan ya kita tak baca idgham? Maksudnya kita tak baca dengung, kita baca jelas. Sebab kat sini bukan idgham ma'al gunnah. Di sini izhar mutlak namanya. Ya, sebab apa? Sebab nun dengan ya ni dalam satu kalimah. Okey, untuk izhar mutlak ni ada 4 perkataan saja dalam Quran. Ad-dunya, bunya, sinwan, qinwan. Itulah kan, tak silap saya ada tu lah. Sinwan, bunyan, qinwan, dunya. Okey, ada 4 saja. Kalimah tu ada banyak, cuma jenisnya ada 4 lah. Dunya 1, sinwan 2, qinwan 3, bunyan 4. Itu nun dengan ya ataupun nun dengan waw tadi kan, dalam satu kalimah. Kalau mat idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah tu dia bertemu tanwin ataupun nun mati tu bertemu dengan ya, waw ataupun min ataupun nun dalam 2 kalimah. Ni satu kalimah. Itu je beza dia. Okey. Okay, kita tengok terjemahan untuk ayat yang terakhir hari ini. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan memperoleh penolong. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, sahabat-sahabat, kita dah selesai dah bacaan live ataupun sesi pada pagi ini, iaitu kita baca muka surat yang ke-51 dan 52. Alhamdulillah hari ini selesai 2 muka surat, 51 dan 52. Jadi insya-Allah esok hari kita akan sambung lagi lah muka surat yang ke-53, muka surat yang ke-53. Jadi sahabat-sahabat yang hadir hari ni, okay, kita boleh jumpa lagi lah esok. Kalau esok free boleh masuk. Okay, masuk sama-sama dan ajak lagi ramai kawan-kawan kita. Hari ni tak capai 1,000 like. Ingatkan boleh capai, tapi tak apalah. Kalau hari ni tak boleh, esok kalau boleh capaikan esok. 1,000 like paling kurang. Okey, InsyaAllah kita jumpa esok pada pukul 9 pagi juga, insyaAllah. Jadi untuk sesi live pada pagi ni, sebelum ni saya tulis Isnin setiap hari kan. Tapi sebab hujung minggu tu biasanya kita nak spend masa kan dengan family. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun boleh baca sendirilah dekat rumah. Kita untuk Sabtu Ahad tu kita tidak ada live lah. Yang live-nya kita baca sama-sama. Kalau nak belajar ke apa, boleh tanya dekat ruang komen macam tadi kan. Kita boleh soal jawab juga insya-Allah. Hari Isnin sehingga Jumaat. Kita buat hari Isnin hingga Jumaat, pukul 9 pagi hingga 10 pagi lah, lebih kurang sejam kita baca. Kemudian hari weekend Sabtu Ahad tu tuan-tuan dan puan-puan boleh ajak family lah sama-sama baca kan. Family sebab semua cuti insya-Allah. Kecuali di Pantai Timur tu hari Ahad dah sekolah. Cuma hujung minggu tu boleh ajak family pula. Kita belajar hari Isnin hingga Jumaat, tajwid, bacaan dan sebagainya. Kita praktiskan dengan family kita pada hujung minggu. Macam tu lah. Sebab saya pun hujung minggu tu pagi kadang-kadang kita keluar kan, nak sarapan dengan family kan, spend masa lah. Sebab seminggu tu kita dah bekerja. Jadi kita live insyaAllah kalau tak ada apa-apa, Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi. Kemudian macam tadi saya sebut, siapa yang nak join group community, group tu untuk kita bersoal jawab lah. Kalau ada kekeliruan dan sebagainya boleh tanya dalam tu. Boleh klik link dekat bio. Okay, link dekat bio. Dah capai dah 1,000 like. Sebelum kita end lah. Terima kasih banyak-banyak yang menyampaikan hasrat saya untuk dapat 1,000 like at least hari ni. InsyaAllah esok tu lebih banyak lah. Terima kasih juga kepada yang bagi love, bagi rose, bagi donat. Hari ni dapat donat. Biasa tak ada donat, hari ni dapat donat. Terima kasih. Bintu Aziz banyak bagi ni sebab mak saya ni. Bintu Aziz ni mak saya. Okay, terima kasih bagi belanja dan sebagainya. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Semuanya berjalan lancar dengan sebab kita dah mengaji kan hari ni, pagi ni. Semua urusan kita dilancarkan dan mendapat keberkatan lah. Okay, keberkatan insyaAllah. Itu saja. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.